Hadirin mukminin sekalian, Nabi SAW menyatakan inna dina yusr. Tak ada orang yang payah-payah dia cuba buat bagi payah, melainkan dia jadi susah. Orang Melayu dan lain dia suka jadi payah. Saya buat contoh ni, kita nak pergi haji kan, kita buat contoh banyak haji. Setengah orang agama ni, Nabi kata idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fantahu, kata Nabi. Bila aku perintah hampa buat sesuatu, hampa buatlah dengan kadar yang hampa mampu. Bila aku larang, hampa stop, kata Nabi. Nabi tak kata kadar hampa mampu, tak ada. Hak larang semua mampu. Saya tak mampu lah tak berzina, tak ada. Hang jahat kan? Saya tak mampu tak curi, saya tak mampu. Saya kalau tak curi tak hidup, oh ya Allah, tak ada. Tapi bila nak semayang ni, kadang-kadang ada kadar macam-macam. Kadang-kadang tak boleh nak semayang pasal kalut dengan kenderaan. Kadang-kadang ayat tak ada. Tu Nabi kata, apabila aku perintahkan, buat dengan kadar hampa mampu. Pasal banyak benda yang perintah tu ada keadaan kita tak mampu. Bila aku larang, hampa stop, kata Nabi, berhenti. Pasal biasanya hak Nabi larang ni memang manusia mampu. Tak ada kata tak mampu. Melainkan mai darurat ni cerita lain. Tapi artinya dalam keadaan biasa manusia mampu. Nabi suruh kita salat, kita salat. Bila baginda bermusafir, baginda jamak dan qasar. Bila baginda jamak ataupun baginda qasar, kita ikut jamak dan qasar. Baginda qasarkan salat ketika baginda musafir, kita qasar. Apa masalah? Ada orang setengah tuan-tuan, dia bila dia musafir, dia tak mau qasar salat. Kita kata Nabi qasar, dia kata qasar apa, kita duduk senang lah. Nabi qasar Umar pun tanya dah nak qasar apa, Rasulullah mudah dah zaman lah, bukan kita takut kat kufar dah. Tu zaman Umar kenderaan tak ada ya. Nabi kata sadaqatun tasaddaqallahu lakum faqbalu sadaqatah. Tasaddaqallahu alaikum faqbalu sadaqatah. Sedekah Allah Ta'ala sedekah kat hangpa, ambil, dia bagi. Walaupun kita pi naik kapal terbang sampai ke Kuala Lumpur, duduk melenggak atas kapal terbang sampai duduk masuk KLIA, aircon lagi, tapi dia benarkan kita qasar. Dia benarkan. Tuhan suruh, Tuhan suka apabila dia memberikan kelonggaran, diterima, kita terima kelonggaran dia. Ada orang dia tak mau. Sebab tu Ibnu Taimiyah dan kebanyakan ulama dia tak suka. Dia menganggap sekurang-kurangnya makruh orang yang tak qasar ni ketika dia musafir. Qasar. Bila kita sibuk, kita tak boleh. Kita boleh jamak. Ada boleh jamak dan qasar. Kita musafir pun boleh jamak. Kita hadapi suatu keadaan susah. Anak kita duduk nak bedah orang, saya buat contoh nak bedah orang. Orang aksiden. Pukul 7 suku aksiden. Mana doktor sekarang kena buat bedah. Dia takut nak mayang tu, tunggu dia tak mati dia. Kata tunggu bedah sekarang tak ada nak mayang maghrib main dah. Jamak takhir. Tak boleh qasar pasal hang tak musafir, tapi hang boleh jamak takhir. Tak payah pendek kan, tapi boleh jamak takhir. Tak ada kata duduk tengah-tengah bedah ni hangpa tengok dulu aku bisa mayang dah. Mati kau ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat dalam Muwatta dan juga Imam Muslim pernah melakukannya walaupun tanpa hujan dan tanpa safar. Hadirin mukminin sekalian, banyak keadaan budak-budak pergi peperiksaan umpamanya, dia tak boleh keluar daripada peperiksaan. Start katalah waktu pukul 7, berlarutan sampai pukul 9 malam, dia masuk peperiksaan, dia jamak takhir. Anak kita nak naik bas, dia duduk di rumah, bas tolak pukul 8, nak mayang Isya, budak perempuan nak pergi ke mana, kata berhenti tengah jalan, tak beg pula, nak buka stokin, buka tudung, susah nak ambil wuduk. Dia semayang siap-siap jamak di rumah dia, tapi tidak qasar kerana dia tidak bermusafir. Semayang maghrib dan kemudian semayang Isya 4 rakaat, jangan 2 lah, dia bukan musafir. Dan dia naik mas, dia pergi. Agama mudah untuk itu. Dan agama tak ada tu semayang hormat waktu, tak ada, semayang lah tu. Setengah naik kapal terbang, dia semayang hormat waktu. Turun bawah nak semayang pula.
Tuan-tuan hadirin mukminin sekalian, kita tanya pada orang yang semayang hormat waktu ni, semayang hormat waktu yang hang semayang ni sah ataupun tak? Dia kata sah. Kalau sah, pasal apa semayang balik? Dia kata tak sah. Tak sah semayang apa? Ha? Hang betul-betul sah ke tak? Kalau hang kata sah, hang buat balik pasal apa? Kalau kata tak sah, hang buat kerja sia-sia apa-apa? Tapi cara kebetulan fatwa kebangsaan, bila fatwa baru ni saya masuk teman, timbul masalah angkasawan yang Malaysia nak pergi ke angkasa. Depa duk ingat setengah orang tu dia ingat pergi apa, pergi 3 hari macam ziarah anak dia turun, dia kan tu dia kena pergi kurang-kurang 6 bulan. Tidak, badan dia akan berlaku dia tekanan atmosfera yang tak seimbang, akan boleh menyebabkan dia kecut badan. Tuan-tuan dalam basic sains tuan-tuan tahu. Yang pentingnya ialah timbul dia macam mana cara nak semayang. Tak apalah saya ringkas, kita dah cerita lah macam ni cara-cara kita bagi pandang kita. Jadi sudah sebenarnya daripada hadis Nabi nya macam mana, pasal dia satu hari dia pusing 16 kali pusingan. Takkan ada orang kata 16 kali dia kena semayang 16 kali lah. Hampir nak atas tu duk kali 16 kali, nak 16 kali 5 berapa dah? Tak ada buat apa sehari tu duk kira semayang, tak payah duk buat kerja angkasa. Turun main bawah lah senang. Semayang takdirkan berdasarkan waktu. Dia nak di Vancouver, berdasarkan waktu pun timbul pandangan masalah semayang ni. Saya sebut tu, kita mesti nyatakan di sini mereka semayang di sana apa cara hak dia boleh dan tak ada qada. Tak apalah qada. Qada apa 6 bulan turun bawah nak qada 6 bulan. Kalau dah tak sah semayang apa-apa. Alhamdulillah lah. Dalam majlis fatwa kebangsaan tu akhirnya diterima dan ditulis tanpa perlu qada. Hak pi angkasa tu tak perlu qada. Semayang bi macam mana pun cara, tayamum ke tak ada tayamum, tepuk di dinding sampai terbang pun tak apa, tak payah qada. Tak apa. Bila tuan-tuan tahu yang tuan-tuan habaq balik kepada game pi haji, majlis fatwa habaq pi angkasa tak payah qada, pi haji lagi tak payah qada. Hak duduk atas duduk semayang tu semasa dalam kapal terbang turun bawah tak payah qada dah majlis, cukup dengan semayang dah tu. Fatwa lulus dia tu, hak tu kita kata. Kalau dia tak lulus pun kita buat kan. Tapi maksudnya, jadi agama ni mudah. Nabi SAW dia mudahkan agama ni. Dan tuan-tuan akan tengok Nabi ni banyak kataan Nabi, if'al wala haraj, buat tak apa. Tu saya selalu buat contoh Nabi SAW bila dia sembahyang, dia tengok budak menangis, kana yukhaffifu salatahu rahmatan li ummi. Ringankan sembahyang, kesian kat mak dia bila dengar buka as-sabi, tangisan budak. Kata Anas dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kita ni sebab tu imam tu kena tahu juga. Kita jadi imam, time tu time zuhur, orang berhenti sat nak kerja, orang nak pergi masuk balik. Kita sujud sama panjang dengan qiyam, rokok sama panjang dengan qiyam, mati macam ni. Baca panjang. Kata orang kata ada sunnah hadis, kita jumpa hadis tu juga. Tapi buatlah sembahyang nafilah, buat sendiri. Buat sendiri, tak pasal jadi imam jangan buat. Nabi ringankan salat dia. Sembahyang subuh tu janganlah setiap hari wadduha, dak lah juga kan. Tapi artinya dia baca surah yang agak-agak panjang, tapi dia rahmat, dia kesian. Dia kesian pada orang lain, dan kemudian dia tengok kalau ada orang menangis, dia ringankan solat. Kita barangkali orang tak menangis, tapi ada masjid yang ramai dengan pakai baju kerja. Ada time yang sembahyang subuh ni dah lewat dah. Di sini saya mungkin tak kot, tapi kalau belah Pulau Pinang, kerana dia nak lintas jambatan ke dia jam. Tok imam balun panjang, dan orang setengah masjid ni ada hari kadang-kadang tunggu tok imam lagi, tok imam hak tak boleh baca surah sajdah, tak mai, tak boleh mayang pagi subuh. Nak mayang macam mana ni, tok imam sajdah tak mai. Kita umat sejadah, ambil sejadah ni kita ambil.